Okay. So yang gambar kita dapat ni ialah image daripada berjuta-juta tahun lepas. Tuduhan nak membunuh, tuduhan simpan orang dalam bilik, tak bagi makan semua. Dia tu macam cangkir tapi ikat di mana tangannya diikat melalui rantai, tangan berada di bawah paha, kepala dia menunduk ke dalam lutut, kaki dia berlipat dalam keadaan berlipat, iaitu kalau kita tengok situasi dia lebih kepada menunduk, macam menyerahlah diri kan. welcome to Terrorbat Podcast. So okay guys, Dah habis sunat, dah habis. Oh dah habis. Berapa inci? So okay, dalam 2022 ni juga kita dikejutkan oleh NASA. NASA ni adalah National Space Agency. Oh. So mereka lah yang kontrol kat angkasa lah kan. Yes. Ada spaceship, space shuttle apa semua. So Disember 2021 if I'm not mistaken. Disember 2021 mereka ada hantar satu satellite ni. Nama satellite ni James Webb Telescope. Yang teleskop tu dia duduk di dalam satellite lah. Okay. So mereka lepaskan ke angkasa satellite tu. So lah ni dalam 5 bulan lepas, kalau 5 bulan lepas roughly bulan Julai, bulan 8 lah lebih kurang kan. So kita dapat satu image galaksi tau. Okay, ni image dah. Tak ada. Okay. Yang kita dapat satu image galaksi. So image galaksi tu dia macam ni tau. Okay, saya akan terangkan sistem ni macam ni. Macam tu kalau kita nak dapat, okay, contohlah di sini ialah orbit kita. Kita nak dapat image galaksi yang kat sana, kat belakang studio sana tu. So tempoh yang dia nak mai ke satellite ni, image tu dia nak mai ke satellite dalam roughly berjuta-juta tahun lah. Okay. So yang gambar kita dapat ni ialah image daripada berjuta-juta tahun lepas. Faham tak? Maksudnya gambar tu sendiri pun dah cantik dah berjuta-juta tahun lepas. Ataupun saya nak mudahkan lagi audien. Macam tu lah kalau kita nak tengok situasi Messi menang World Cup kan untuk tahun ni, lagi berjuta-juta tahun akan datang baru alien boleh nampak gambar Messi menang World Cup. Faham tak? Sebab segala cahaya tu semua nak travel ke lokasi seterusnya tu. Faham tak? So untuk saya ni satu invention yang paling style lah. Sebab nak bandingkan dengan dulu pernah ke NASA hantar satu satellite nama Hubble. Hubble tu gambar dia pixelated lah, gambar barai lah sebenarnya tu. Dia pakai Fuji lah. 3GP lah. So yang ni ini gambar kira 4K HD punya lah. Ya, so macam contoh lah. Benda ni saya nak tanya buang soalan mudah lah. Macam tu lah, kalau agak-agak apa yang alien akan nampak kita untuk akan datang nanti. Mungkin waktu dia nampak kita tu, Terrorbat dah ada 4 million subscriber. Cuma benda tu berjuta-juta tahun akan datang. Yes. Pun nak sampai ke depan benda tu. Mungkin 4 juta tahun akan datang, satu hari, satu tahun, satu subscriber. Wih, lambat betul. So mungkin kalau saya kalau nak kaitkan dengan podcast kita, depa boleh nampak kita ni sedang naik. Yalah kan segala kita usaha kita apa semua. Tapi maksudnya kalau dia nampak gambar hari ni akan sampai berjuta tahun ke depan lah. Gambar hari ni punya. Ya, gambar hari ni. Oh, faham. Lambat sebab lagi. Kalau duk fikir akan tadi tu, kalau 40 tahun ke depan tu, aku tak boleh nak pastikan siapa yang akan mewarisi podcast Terrorbat. Ya, betul. Macam mana tu agak-agak macam mana, siapa nak mewarisi tu? Mungkin anak-anak kita. Uish, kau lah. Anak aku akan letak nama Aidil juga. Okay. Aman, Yus Yes. dengan Ali. Oh, still nama kan yang lah. sama. Okay. Tujuan hanya satu saja untuk mewarisi Terrorbat. So kita akan buat anak seorang tu, kita dah reserve lah untuk Terrorbat sahaja. Yes. Maksudnya kena buat anak banyak. Yes. Kalau contoh macam anak pertama aku perempuan, aku akan usahakan juga untuk lelaki. Kalau kedua perempuan pun aku usahakan juga untuk lelaki. Sampai dapat. Kalau sampai dah teruk dah, bini aku pun dah macam sudahlah bang, kan tak larat dah ni. Okay, dah 4 orang perempuan, aku akan convert yang perempuan tu jadi lelaki. Nak pentak menuntut kat apa? Menuntut kat apa? Dah aku pergi ni je, suruh dia jadi macam lelaki lah. Pakai pakaian lelaki sikit. Dia tomboy lah. Untuk mewarisi benda. Ya. So yang tu lah kisah dia pasal sebuah satellite ni, dia tak besar mana pun, cuma yang apa yang impressnya dia boleh dapat image
pada berjuta-juta Image yang dapat untuk bulan Julai tahun ni, image apa yang mereka tunjukkan? Image tu okay kan, apa pernah tengok gambar galaksi kan, dia macam berasap apa semua kan. Cuma yang ni nampak dia macam berasap cantik tau. Okay kan, background belakang dia kan bintang hitam kan. So yang asap tu nampak oren, nampak biru. Sebenarnya tu nampak cantik lah. Tapi saya baru study, saya baru tahu gambar tu daripada berjuta-juta tahun lepas tu macam, uish, lama gila gambar ni nak sampai ke sini. Faham. So maksudnya kalau yang gambar PM kita yang the latest one ni, Ya. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tu, dia akan dapat bila? Dia akan dapat lah 2022. Berjuta tahun berapa? Kalau yang tu berjuta, kita belum spesifik berapa juta. Kalau berjuta, No. lambat lagi baru dia dapat. Masa daripada dapat tu, dia baru nak sorak. Padahal waktu tu Malaysia dah pupus dah daripada negara Malaysia. So maknanya lah ni kemungkinan, contohlah kalau wujud alien di luar kan, alien baru dapat image tu kan, zaman dinosaur, zaman-zaman asteroid baru nak jatuh. Paralistik, para meswara. Bukan yang tu lepas tu. Zaman King Kong. Zaman King Kong lah, segala zaman Godzilla apa semua kan. Depa baru dapat image yang tu. Depa tak dapat lagi image kita lah yang dah bangun semua. Dia ibarat sekarang ni Malaysia, hipotesis dah lah. Okay. Hipotesis Terobek. Manusia sedang berak atas jamban, alien baru nampak duk korek tanah. Ya. Betul. Baru nampak yang kita baru nak berevolusi ya. Buat tandas apa semua. Kira alien macam, "Wallah, kita sekarang dah ada kowe lah." Dia cakap. Sedangkan dia dapat benda tu image pada dulu. Yes. Gua tak tahu kita sekarang ni tekan biru keluar sejuk. Ya, betul. Merah pandai betul. So yang tu lah daripada NASA untuk tahun ni sangat mengagumkan lah. Style NASA punya satellite Ya, sebenarnya NASA ni US. Tapi kalau terfikir juga, NASA ni dia satu peruntukan yang diturunkan kepada sebuah agensi. Memang berjuta, berpuluh juta, ratus juta lah. Kadang bilion pun boleh sampai tu. Ya, betul. Dia orang create satu satellite tu untuk bertujuan teleskop yang tadi yang you sebut tu. Apa tujuan sebenarnya? Tujuan dia macam ni. Kan bila kita tentang eksplorasi angkasa ni kan banyak soalan tentang alien, tentang wujud ke planet yang kita boleh duduk apa semua kan. So benda ni macam ingin tahu depa cipta satu, depa sebenarnya benda ni akan meneroka angkasa yang lebih luas lagi ya. Nak tahu di sebalik jawapan-jawapan yang orang nak tahu selama ni tau, ada tak hidupan di luar, ada ke tak planet yang kita boleh duduk, pengganti bumi apa semua kan. So ni antara salah satu nak kata insentif lah. Yes, insentif depa nak hantar untuk meneroka lah angkasa. Inisiatif ya. So NASA ni boleh katakan angkasawan juga. Bawa angkasawan lah. NASA lah ni NASA tu dia dah banyak habiskan waktu dekat masjid. Siapa? Nasaruddin. Bukan. Betul. NASA ni dia agensi. So macam tu kalau angkasawan apa semua nak ke angkasa akan melalui depa. Yes. Sebenarnya NASA macam FIFA. Ya, dia persatuan lah. Persatuan ya. Tapi yang buatkan dia macam ni, NASA yang control pasal guideline untuk ke angkasa. Tapi yang merealisasikannya tu lebih kepada subcon dia orang lah, subcontract dia orang lah. Betul. Tapi terfikir juga NASA, lepas tu persatuan-persatuan yang lain kan, dia orang ni macam dah bosan dah ke apa untuk dunia ni kan. Banyak explore dia orang tu lebih kepada angkasa, lautan dalam. Sedangkan kajian terkeluarkan satu fakta yang lautan dalam hanya 4% saja manusia dah explore. Betul. Belum lagi 96%. Betul. Yang 4% tu pun dah jumpa pelik-pelik dah. Kan? Kadang dia orang ni dah bosan sangat kan nak explore sampai lautan dalam, angkasa lepas di sana tu yang ingin kita wujudkan penduduk baru kat sana. Sedangkan di bumi sendiri pun masih belum terkawal lagi. Benda tu masih perlu dikaji lagi. Ya, betul. So tu sebab depa otak sains ke? Otak sains. Ya, depa rasanya tu sebab satu lagi pasal NASA ni ada orang berteori macam ni kan, asalnya depa ni tujuan depa mengkaji laut lah. So disebabkan depa jumpa benda-benda pelik macam ni, so itu sebab depa nak mengkaji dunia luar, sebab depa nak macam nak larikan diri daripada dunia ni. Ada orang buat andaian macam tu Maksudnya kat laut ni kan berapa 4 ke 5% kan. Yes. So entah yang dalam tu ada megalodon apa yang lagi teruk apa kan. Boleh jadi kan. Boleh jadi. So tu yang depa nak mengkaji dunia laut mana yang boleh kita caw, kita tempat lain apa semua. Mungkin apa yang diceritakan Aquaman tu ada.
Ya, logik kat tu Nemo tu. Ha. Dunia Nemo tu tak Atlantis. ada bawah tu. Atlantis di bawah tu kan. Apa? Kukulkan. Kukulkan ya. Kukulkan. So itulah NASA ni cuma tu kak macam tu lah kalau hampa pernah dengar lu apa yang pasal pengembaraan bulan tu. Yang tu kan dia kata tu stage lah berlakon lah tu. Macam-macam kat teori orang kata ni berlakon sebab orang kata tu betul pi bulan apa semua. Macam-macam lah depa ni. Tak tahulah, kadang kita boleh fikir macam ni juga. Benda tu perlu wujud sebab dia orang dah dapat funding. Dan kadang kita tak tahu tujuan asal penubuhan persatuan ni. Persatuan NASA contohlah, kita rasa dia orang sekadar orang cakap kaji pasal angkasa lepas saja, tapi banyakkan lagi benefit lain kerajaan Amerika boleh dapat daripada NASA. Okey, jadi untuk menunjuk yang kata depa ni bukti dia orang memang kaji pasal angkasa, jadi dia orang perlu create satu storyline yang dia orang buat pengembaraan bulan. Mana tahu kot depa kaji bila kiamat ke apa semua, mak nenek apa semua. Lepas tu kita fikir satu situasi dia orang dah dapat dah jawapan bila macam sebelum ni cerita 2012. Okey, dah dapat dah satu jawapan yang kata satu puak jumpa akan meletusnya gunung berapi dalam muka bumi ni. Sekarang ni no reason kita nak kata benda tu tak happen, sebab kalau tidak macam mana pembesar negara luar sekarang ni tengah duk create bunker dalam dia orang punya tempat sendiri masing-masing kan. Jadi mungkin itu juga yang NASA kaji kan. Tu satu lagi NASA ni kan lepa kaji pasal meteor apa semua. Bila meteor tu nak langgar bumi kan, berapa puluh tahun lagi kan. Yang tu rasa perlu juga untuk kita tahu kan. Yes, tapi masalahnya yang dapat berita kat kita selalunya hujung-hujung. Yang tu yang geram kan. Hujung-hujung kita dapat. Contoh macam NASA kata okey, dalam 5-6 bulan lagi akan hadir satu meteor yang bersaiz 6 kali ganda daripada padang bola. Pada rugby. Akan melalui bumi dalam berapa ratus sentimeter saja beza dengan bumi. Kan? Mereka dah tahu mungkin setahun atau 2 tahun awal. Kita keluar ke Astro One ni baru lalu. Ya. Tu baru lepas lalu. Hamba baru nak kita. Kalau tak hamba. Maksudnya depa dapat info tu depa simpan kat depa. Depa selamatkan dia depa lalu. Benda tu dah berlaku dalam filem 2012. Perasan tak yang satu situasi duta Amerika Syarikat pergi jumpa Tok Arab tu. Dia cakap we have sekarang ni kita tengah mencari funding untuk build satu ark ataupun satu kapal yang besar dia cakap kan, dan memerlukan 1 bilion US dollar 1 bilion euro dia cakap. Lepas tu Tok Arab tu reply, saya risau sebab saya ni bukan keluarga kecil, saya keluarga ramai. Lepas tu dia beritahu mungkin 1 bilion tu adalah harga untuk individu. Jadi untuk macam kita sebut tadi tu, itu juga tujuan NASA. Dia orang kaji satu benda tu, mungkin kita tak akan dapat information tu sebab hanya dapat orang yang berduit. Ya, betul. So tu lah pasal macam mana tu tadi kan kita ada selit pasal gambaran Perdana Menteri kita. Tu saya dah sebut pasal Messi menang World Cup kan. Benda tu berlaku dalam 2022. Saya rasa bersyukur lah masih hidup ke nak tengok semua benda ni. Tapi pasal World Cup tu tak mengulah lah. Oi, macam sakit hati. Saya World Cup tu dia agak geram. Terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Kena terima. Terimalah kenyataan. Kalau ikut situasi pada ketika itulah boleh saya tanya dekat semua penyokong Argentina. Ya. Hampa mesti tak tahu apa ketak kepala kan. Confirm lah. Hampa confirm ketak kepala kan bila Perancis dah ligam balik kan. Perancis ligam pula. Perancis ligam pun penalti 2. Liga juga. Inilah realiti penyokong Argentina. Cuma tu akhirnya perdebatan selama bertahun-tahun antara Messi dengan CR kan, orang kata siapa yang lebih bagus apa semua kan. Lalu ni akhirnya habis juga perdebatan tu. Messi menang World Cup. Cuma tu World Cup untuk tahun ni nampak cara macam diatur sikit. Nampak macam percaturan lah. Nampak macam yalah, pelaburan bukannya sikit. Bukan sikit. Tapi yang sebut pasal World Cup ni, benda yang menarik untuk kita ulaskan, tajuk kita tadi tu selamat tinggal. Okay, selamat tinggal babe. So also selamat tinggal tu Qatar. Sekarang ni Qatar selepas 2 hari World Cup, Qatar kembali sunyi. Sunyi. Penempatan yang baru yang Qatar bina untuk penyokong World Cup,
bandar baru yang dicipta khas untuk World Cup sekarang kembali sunyi. Jadi benda tu saya boleh cakap kata selamat tinggal lah Qatar. Bukan setakat selamat tinggal Qatar tu, segala legend-legend pun ni kemungkinan besar Messi punya last. Messi punya last, Ronaldo punya last World Cup. Dan banyak lagi segala Pepe apa semua kan. Cuma World Cup tahun ni untuk saya shock vibe dia kan. Sebab kan banyak berita kata ramai orang luar masuk Islam disebabkan pendakwah-pendakwah yang duk berdakwah sambil duk World Cup kan. So benda tu nampak menarik lah, nampak cantik story. Dan saya ada tengok dalam satu social media di TikTok, seorang ni dia ni penduduk Qatar lah. Dia buat video, dia cakap macam ni. Yang ni minta maaf penyokong Argentina. Dia kata siapa yang menang World Cup? Argentina. Siapa yang the best team in the world? Argentina. Tapi siapa yang kalahkan Argentina? Saudi Arabia. Yang tu pun benda keajaiban dunia. Yes. Jadi penyokong Argentina jangan rasa kuat lah. Apa kalah dengan Arab Saudi? Apa kalah dengan Arab Saudi? Malu. Yang tu je saja saya punya point. Point saya untuk counter kat penyokong Argentina. Lepas tu tapi dia lalang. Dia Dia sokong Jerman sebenarnya. Yalah, pada mulanya sama macam orang sokong Argentina, bila tanya sokong Brazil. Lepas tu satu lagi, macam episod lepas kan bro ni ada sebut stadium plug and play. Yes. Salah satu stadium kat Qatar kan, lepas habis kan kontainer tu 9 berapa? 974. Stadium 974. Betul baik tekaan lah. Benda tu nak tanya, ada kaitan ke dengan budak-budak Qatar ni? Budak-budak Qatar. Ada darah ke sangkut ke apa? Bukan, tu memang idea aku dibeli. Maknanya segala raja Qatar tu main minta idea. Macam mana? Tu first lah. Second mungkin dia tengok terbaik kita episod tu lah. Patutlah aku dah nampak komen orang Arab lah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum satu dunia kan. Okay. Sampai level macam tu lah. Royal Family of Qatar. Ada idea kamu. Alright. So yang tadi tu kita dah bahas pasal World Cup. Okay, aku ada satu benda yang patut kita kongsikan lah. Sukan Commonwealth. Okay, apa yang kita faham tentang sukan Commonwealth? Negara-negara bawah jajahan British yang boleh join sukan tu. Betul tak? Ya, betul. Okay, so untuk tahun 2022 ni sukan Commonwealth yang telah dibuat lah. Okay, tahun ni dekat mana? Cuba teka. Cuba teka. Di Sri Lanka. Sri Lanka salah. Sri Lanka sudah bankrupt Betul ke? Aceh. Aceh. Benda Indon bukan dijajah oleh British. Ya kok? Indon Belanda. Indon Belanda. Di Birmingham. Ya. Wih, hebat gila kau. Okay, so tahun ni sukan Commonwealth di Birmingham. Okay. Birmingham ni satu tempat yang aku tak tahu kat mana. Tapi aku tahu nama Birmingham. Area London lah. Kat area London. Dia England. Dia daerah mana? Dia daerah Birmingham lah. Oh, daerah Birmingham, area London. Dekat. Obat dekat. London kat mana? Tepi rumput. London tepi Studio Impact World. England. Okay, so kalau ikutkan sukan kalau ikutkan macam tadi you sebut, negara-negara di bawah jajahan British yang join untuk sukan Commonwealth. Kalau ikutkan kita ni sebagai rakyat Malaysia, aku boleh cakap kata kita ni terhegeh-hegeh untuk masuk sukan Commonwealth. Sebab apa tu? Sebab sukan Commonwealth adalah acara orang panggil sulit lah, orang panggil cara halus. Di mana negara-negara yang pernah dijajah oleh British kembali untuk dijajah semula. Sebab melalui sukan Commonwealth tu. Kalau contoh macam aku situasi Malaysia dah pernah jajah, tiba-tiba sukan Commonwealth tu negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Okay, lepas tu kita terhegeh-hegeh nak masuk sukan Commonwealth pula. Faham tak? Faham. Jadi situasi untuk sukan Commonwealth tahun ni ialah cantik lah. Dia dah berjalan dengan cantik, dia laksana pun dengan cun pun semua dan selesai. Tapi yang kita nak buka topik untuk kali ni adalah opening sukan Commonwealth di Birmingham tu. Hampa tengok ada opening sukan Commonwealth tu? Mungkin bro boleh cerita dengan lebih detail. So opening sukan Commonwealth tu macam biasalah, ada perarakan apa semua. Lepas tu dia ada satu show, di mana show tu dia orang datangkan satu lembu merah.
Okey, ingat. Lembu merah besar tu. Okey. Ramai orang macam, wih cantik lah lembu tu. Wih, lembu ni ganas lah. Keluar asap macam Red Bull lah apa semua. Mak nenek apa. Jadi benda tu kita terlepas pandang. Yang sebenarnya itu adalah satu upacara. Okey, faham. Kita bukan nak masuk konspirasi, tapi benda ni memang dah dibahas oleh para ulama. Okey. Contohnya kita tahu satu kisah dulu masa zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa dikejar lah oleh Firaun dan berlari ke satu tempat. Di mana satu tempat yang dah jumpa waktu tu ada dia orang tengah menyembah berhala. Okey, iaitu zaman As-Samiri. Ya, Samiri. As-Samiri semua orang tahu iaitu Dajjal. Okey, Dajjal. Jadi situasi waktu tu Nabi Musa tengok memang semua orang berada dalam keadaan jahiliah. Okey, menyembah berhala. Dan pada waktu dalam cerita tu ada Allah menceritakan dalam hadis Bible lah yang dikatakan silap. Okey, dan dibetulkan oleh Al-Quran, di mana iaitu yang membawa lembu emas itu adalah anak Nabi Harun. Anak Nabi Harun siapa? Wallahu alam. Okay. Anak Nabi Harun sebab dia kena study balik. Okay. Anak Nabi Harun yang dikatakan dalam Bible, tapi telah dibetulkan oleh dalam Quran, bukan anak Nabi Harun yang keluarkan lembu emas tu, tapi As-Samiri. As-Samiri yang keluarkan lembu emas dengan teknologi yang ada pada waktu tu. Lembu emas tu bercakap. Dan bercakap, dan dia dianggap sebagai Tuhan. Dan kehadiran lembu merah tu memang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, yang di mana lembu merah ni dianggap sebagai kemunculan Dajjal. Jadi upacara untuk sukan Commonwealth di Birmingham tu bukan upacara sukan lah. Upacara memanggil Dajjal. Upacara orang kata upacara menanti kedatangan dia. Boleh macam tu Dak tu macam yang bila punya sebelum ni. Olimpik apa? Yang upacara yang dia bertunjuk, yang dia macam nak bagi gambaran COVID-19 nak mai. Yang ada doktor, ada ramai-ramai doktor kata tu untuk Olimpik ke apa tahu. Yang tu pun lagi secara terang-terangan dia bertunjuk. Dia upacara ni dia bukannya sekali macam upacara kita. Tu saya nak abang kata saya nak buat kat perempuan ni. Tak apa boleh. Duduk elok mai kain kuning, berasak-rasak apa semua tu. Bukan itu saja yang dipanggil upacara. Kan benda yang kita tak sedap pun sebenarnya upacara. Contoh macam yang konsert yang dibuat oleh penyanyi rap tu. Aduh. Apa? Snoop Dogg. Bukan dua sama bukan Snoop Dogg. Tu yang nyanyi yang suami Travis Scott. Travis Scott. Travis Scott. Okay. Konsert yang dibuat oleh Travis Scott tu pada tahun ni juga. Tahun ni. Yang mati tu. Konsert tu adalah upacara sebenarnya. Ya, betul. Konsert tu dia ada lirik-lirik yang dia sebut dan cara dia, lepas tu background gambar dia, itu adalah upacara yang menanti kedatangan Dajjal sebenarnya. Lepas tu satu lagi yang Travis Scott kan pintu masuk dia kan macam ada muka, ada mulut tenganga kan. Orang masuk melalui mulut kan. Yang tu pun ada something message, hidden message lah nak kata. Yes, kalau kita nak sembang pasal konspirasi, sini aku nak tanya. Kalsa Dajjal dah keluar ke belum? Dah. Tahu nak kata. Dah dilahirkan. Yo. Dah keluar. Dia dah dilahirkan. Sekarang ni dia dah keluar ke belum? Dah keluar, cuma dia tak tunjuk diri lagi. Ya. Maknanya sebab dalam situasi kita berbalik kepada kisah Nabi dulu, di mana zaman Rasulullah, bukan zaman Rasulullah, okay. 3 orang sahabat yang berlayar tu, yang dia pergi ke satu pulau tu. Tamim Ad-Dari tu. Dia bertanya kepada dia jumpa satu binatang nama Ajassasah. Ajassasah tu pernah difilmkan dalam cerita King Kong. Yang di mana King Kong mana? King Kong di island tu, bukan King Kong yang dia kontrol pulau tu. Ini bukan Kong the Skull Island kan? Ni Kong the Skull Island. Kong the Skull Island. Okay. So dalam cerita Kong the Skull Island tu dia pernah menceritakan pasal Ajassasah. Yang di mana orang cakap kat dia, kata sekarang ni kau kan perlu risaukan Kong yang menjaga pulau ni. Kau merisaukan binatang putih yang akan keluar daripada perut bumi ni. Okey, faham. Jadi bila terjumpa Ajassasah kata ada seorang yang kena ikat, di mana tangannya diikat melalui rantai, tangan berada di bawah paha, kepala dia menunduk ke dalam lutut, kaki dia berlipat dalam keadaan berlipat, iaitu kalau kita tengok situasi dia lebih kepada menunduk, macam menyerahlah diri kan. Dia tanya kepada tiga petanda yang sekarang ni benda dah berlaku dah. Dia tanya pohon kurma,
sekarang sudah berbuah atau belum. Dia cakap sekarang ni dah berbuah. Kata sungai apa di Israel ke wallahu alam. Tasik apa? Bukan Sungai Furat lah. Sungai Furat dia. Wallahu alam dia kata Allah, dah berair, dah kering kan belum sekarang. Sekarang dia memang dah kering. kering. Lepas tu dia kata air mata Zuhar. Air mata Zuhar dah tak ada belum? Dia kata tak ada. Sekarang tiga-tiga tu dah berlaku dan tiga-tiga benda tu adalah petanda di mana dia akan keluar. Dan sekarang kalau ikutkan situasi dia dah keluar. Kalau nak sembang buat konspirasi lah yang sekarang ni orang sebut Billie Eilish lah, mak nenek apa semua, tapi yang the main subject apa tak mau fokus. Ya, betul. Itu isunya. Sekarang ni memang dia dah keluar, cuma dia tak wujudkan diri dia lagi. Betul. Pernah dengar satu peristiwa di mana waktu tu sungai di Israel dah kering, tiba-tiba berlaku air mendadak naik. Okey. Yang ni topik ni dia makin berat dan makin menarik. Tok ni. So kita rehatkan minda-minda audien kita dulu. Kita layan sketsa. Okay, Terabat Podcast. Hai, Assalamualaikum. 2022. Tengok 2022 hampir melabuhkan tirainya. Wow. So jom kita recap beberapa momen yang berlaku 2022. Let's go. So okay guys, 2022 ni kita dapat Perdana Menteri ke-10, Tan Sri Anwar Ibrahim. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri juga guys. Setelah dia masuk jail, dia kena itu, dia kena ini, dia kena fitnah bagai kan. Dia jadi juga guys Perdana Menteri. Sebuah perjuangan reformasi. 2022 juga kita dapat raya mengejar yo. Ayam rendang tak ready, ketupat tak ready, baju Melayu pun tak ready kak mat. Songkok tak ready kak mat. Nampak tak havoc tak 2022 ni guys. Guys, 2022 ni guys, mak kilau. Box office Malaysia mat. Wow, padu syal. Dengar kata 97 juta kutipan di Malaysia. Padu wow. Syah. Guys, perdebatan antara Messi dengan Ronaldo pada 2022 telah berakhir guys. Akhirnya Messi dah berjaya menjulang FIFA World Cup 2022. Wow. Little kid from Rosario akhirnya berjaya mendapatkan World Cup. Messi, you are the good. Ndek. Okay guys, poin yang last ni guys. Saya jamin korang semua mesti tertunggu-tunggu apa yang berlaku lagi pada tahun 2022. Mesti korang semua tak sabar kan? Relax sekejap, bertenang sekejap, okey? Saya akan bagi tahu juga. Buat macam mana pun saya akan bagi tahu juga, okey? Poin yang last ni ialah kepada Siti. Sebab apa awak lari pada Siti? Saya suruh awak subscribe YouTube Terabat, follow Terabat punya TikTok je Siti. Kenapa awak tinggalkan saya? Kak. Ni bukan pasal hang. Tapi memang betul hang kena tinggal. Bukan pasal hang. Ni pasal depa. Hampa kena tinggal kan? No. Awak aku pula. Macam aku tak tahu hang yang kena tinggal dengan boyfriend hang tepi jalan tu. Astaghfirullahalazim. Kenapa aku pula yang kena ni? Malu bodoh. Kenapa aku yang kena? Weh, dekat sangat. Welcome to Terabat Podcast. Right. Sketsa kau Baru je lawak tu. Tapi banyak isi-isi yang dimasukkan. betul. Kita harap kita punya pengguna macam Kowi tu. Ya. Pengguna Terabat. Kita punya pendengar dan penonton Terabat faham atas apa yang kita sampaikan. Ya, betul. Okey, so kita punya apa tadi? Punya apa tu? Bodoh.
Iklan Iklan. Okay, so kita berbalik kepada cerita tadi tu, konspirasi. Kat mana tadi saya berhenti Kita berhenti kat tu, kat Musa Samiri tu. Okay, kalau dicontohkan tadi tu yang dimasukkan, dia dah keluar ke belum? Okay, so memang kita boleh cakap kata dia dah keluar. Tapi untuk confirmation dia betul-betul dah keluar tu masih lagi ulama-ulama berbahas. Okay, tapi untuk petanda-petanda dia dah keluar tu, ya benar. Okay, jadi tapi jangan pula kita taksub. Ya. Okay. Contoh macam sekarang ni, pernah berlaku satu situasi, pernah dengar Malaysia blackout? Tahu ni berlaku? Nah, pernah? Bila tu? Tak tahu. Bila? Aman pernah dengar? Bila man? Bila Ingat lah, tapi jawapan selamat. tapi bulan 5 bulan 6 itu. Bulan 7. Oh. Buat sebulan, okey. Bulan 7 yang pernah time tu dalam Twitter bagi tahu kata Selangor dah blackout, Kuala Lumpur dah blackout. Okey. Apa pernah ingat tak situasi ni? Dok. Dan sebab tu yang tadi aku mention, jangan taksub. Okey. Bila Twitter keluar macam tu, dia pun keluar habis. Yes, now dah berlaku dah ni Dukhan. Itu Dukhan dah berlaku dah, the global yang dah dirancang oleh dunia punya. Yes, benda ni memang dah dimaktub dalam Al-Quran. Kita ada fasa-fasa kita sebelum berlaku-berlakunya, orang panggil hari-hari penting nanti, Dukhan apa semua tu benar betul berlaku. Tapi sebabkan terlampau taksub, hampa tak kaji dah. Rupanya lepas 3 jam apa orang panggil hebahan tu berlaku dalam Twitter lah, chaos tu kan, TMB keluar tweet kata pencawang utama Selangor mengalami kerosakan, transformer ke apa ke, dia kerosakan kat situ saja. Tapi disebabkan taksub sangat pasal konspirasi apa semua ni, this is world global lah, mak nenek lah, New apa World semua. Order. Bukan lah. Rupanya TMB punya pencawang. TMB punya pencawang. Tapi jangan pula kita lupa pada tahun 1997 pernah berlaku Malaysia blackout. Satu Malaysia. Sabah Sarawak sekali. Sabah Sarawak tak ada. Semenanjung saja. Berlaku lebih daripada 12 jam. Ui, 12 jam. Kita nampak macam Malaysia blackout ni satu situasi yang macam blackout, tak ada apa, lagi dalam 3 jam lagi lega lah. Tapi dia mengakibatkan keruntuhan ekonomi pada ketika tu. Waktu tu traffic light tak boleh berfungsi, agensi-agensi besar pun waktu 1997 mana ada generator yang besar, dan tak semua syarikat mampu beli generator lagi waktu tu. Jadi operation tak boleh jalan, kilang-kilang yang nak keluar produk pun tak terhenti selama 12 jam. Pada waktu tu yang dapat kita trace balik 247 kelamangan pula. Seorang tolong betul kemalangan. Kemalangan yang berlaku pada waktu tu lah. Jadi itu blackout yang sebenar-benarnya, bukan 3 jam pasal global. Bukan New World Order. Bukan. Untung lah dia. Untung lah pada tahun tu rakyat. Sebab tak payah bayar bil elektrik. Tu 12 jam ke? 12 jam. Sehari je. Barai 12 jam 12 jam. Tapi berpeluh kau. Tapi bagi aku kalau elektrik tak ada tak apa. Jangan ayak tak ada. Ya, setuju. setuju. Yang tu saya setuju. Ayat tak ada chaos tu. Ayak tak ada mampu. Nak berak Boleh kencing jadi, bisyang tu. Betul? Tapi macam situasi dibandingkan ayak tak ada dengan elektrik tak ada, aku lebih rela elektrik tak ada tengah siang. Sebab malam lagi lah better ayak tak ada daripada elektrik tak ada. untuk siang, waktu siang. Waktu siang elektrik tak ada tak apa. Okey. Jangan ayak tak ada. Tapi kalau belah malam elektrik tak ada, aku lagi pisang. Waktu duduk seorang pula. Weh, pisang. Macam mana bau mak? Jangan libatkan orang luar dalam terobek. Okey, weh, blackout ah. Yes. Benda tu kat Selangor saja. Kat Selangor saja waktu tu. Dah macam mana yang Pasal macam mana yang geng-geng pentaksub ni sampai boleh pergi ke level dunia tu kan, New World Order Dukhan semua ni. dia lebih tak su je tu lah. Kadang itulah benda baru diheboh 1 jam pertama. Sedangkan kalau kita study pasal Dukhan, untuk kita bersemang konspirasi, kita akan ada episod tersendiri kita pasal konspirasi, betul? Nanti kan. Okey, kita akan semang keseluruhan tajuk semua pasal konspirasi.
Okay. Bila dah semua tu panjang, maksudnya pada mula saat pertama tu sampai habis konspirasi saja. Konspirasi. Waktu tu apa dengar lah, konspirasi kami ke, konspirasi dia orang ke. Betul. Betul. Tadi tu apa dengar puas-puas. Okay, kan macam kita sembang pasal organisasi tadi kan. Ya. Kan saya sebut New World Order kan, organisasi kan. So lah ni dalam 2022 kita berlaku perubahan orang atas untuk control DC Comic punya filem. DC mana DC Flash, Superman, Aquaman teman-teman. So okay kan lah ni depa lantik director filem Guardians of the Galaxy nama James Gunn dengan seorang assistant dia kan macam share partner dia nama Peter Safran. So lah ni depa yang akan lead untuk control lah movie DC apa semua sebab kan sebelum-sebelum ni movie DC sebenarnya DC ni dia banyak ke tentang apa kisah politik ke depan ni. Sebab dulu filem Justice League arahan Zack Snyder tu macam mana atau orang atas Warner Bros tu macam tak minat dengan vision dia apa semua. So berlakulah sedikit pertelingkahan. Lepas tu kan movie depa kan macam tak tersusun tau. Okay. Kan Marvel kita tahu kan movie ni akan ada hubungkan dengan movie ni. Hampa kena tengok movie ni dia. Kan DC macam movie ni saja. Movie ni saja. Dia macam project shot sendiri ya. Okay. So dalam 2022 ni depa dah lantik orang atas baru. So lah ni depa lantik orang atas ni untuk plan in the next 10 years punya plan lah movie. Segala Superman apa semua depa nak buat balik lah. Okay. So setakat ni macam saya nak minta pendapat apa pendapat apa tentang perubahan ni dan apa harapan apa untuk movie-movie DC yang akan datang. Itu mungkin boleh share sikit superhero kegemaran DC masing-masing lah. Kalau aku Batman. Batman klise semua sebut. Semua sebut. Kalau lain sikit Batwoman lah. Antara keluarga tu juga. Okay, tapi Batman lah. Sebab apa minat Batman? Dan apa harapan bro untuk filem Batman yang akan datang? Okay, untuk Batman tadi sebab I mention Zack Snyder tu kan. And aku jadi macam untuk dengar satu title Justice League 3 jam. Aku macam something 3 jam ke 5 jam? 4 jam. 4 jam lebih kan? Ya, 4 jam lebih. Aku dengar tu aku macam something kalau ikutkan dia punya storyline kan. Tapi once aku tengok balik dia jadi tak ada kelebihan dalam cerita DC sebab dia cuma panjangkan sikit edisi yang Justice League awal. Dia panjangkan sikit. Tapi kenapa aku minat Batman? Sebab Batman ni dia satu kisah yang kalau ikutkan sampai sekarang aku terfikir Batman buat bisnes apa sampai sekarang ni duk kaya-kaya lagi. Betul. Kalau ikutkan Wayne punya family tu, Bruce Wayne punya ayah dia apa semua tu kan buat bisnes tu, aku tak tahu mula-mula bisnes apa. Betul. Dan sampai sekarang aku terfikir macam mana Batman boleh continue kan kekayaan tu tak habis-habis pula. Tapi dengan gaya dia bawa aura dalam filem tu, benda tu tunjukkan dekat aku yang kata tak semua orang ada kuasa perlu jadi superhero. Ya, betul. Kan bila dah banyak duit kan dia mula jadi gila, dia akan jadi orang jahat lah. So macam bro, macam aku Joker. Minat tak. Aku minat Aquaman. Okay, sebab apa? Sebab dia kurang ajak dan bodoh at the same time. So okay, untuk dalam plan 10 tahun akan datang ni, pelakon Aquaman Jason Momoa tu dia pun nak ganti pelakon lain tak? Bukan dia dah lepas ni. So sebab watak tu watak Jason Momoa tu dia akan play satu watak nama Lobo lah. So sebenarnya Lobo ni kira macam lanun angkasa lah. Okay. So dia akan main watak tu. Sebenarnya filem Aquaman akan datang nanti pelakon lain. Sebab kalau ikut original pelakon kalau ikut original watak Aquaman dia kulit putih dengan rambut blonde. So kan Jason Momoa tu kan macam orang Samoa kan, menamai. Okay, sebab apa minat Aquaman? Tu lah sebab dia bodoh. Yang tadi tu. So untuk harapan bro untuk movie yang nak datang 10 tahun ni, kalau bagi aku DC lah. Dia macam mana dia punya feel tu dia macam dark slow macam mana. Faham. Aku harap akan datang dia kira rancak lah. Maksudnya depa kurang-kurangnya try jadi macam Marvel lah, berwarna-warni sikit lah. Tapi kalau boleh jangan jadi macam Marvel sekarang lah. Sekarang betul. Chaos lah. Marvel sekarang pun chaos juga tu. Marvel yang mula-mula masa dia dah start track dengan Avengers tu. Yang tu aku nampak memang Marvel dia dah start dengan direction yang baru. Lepas tu sekarang ni dia orang dengan direction yang baru jadi chaos. Betul. Lo kan dia pada bawa masuk agenda LGBT sangat. Dia orang nak try tu, orang panggil multiverse tu kan. Benda tu dia multiverse jangan pergi berat sangat. Betul. Berat.
Sedangkan filem ni untuk kita nak release tension saja, tapi bila sebabkan tengok filem law ni kita sampai tension nak kena fikir. Betul. Ni dunia mana ni? Macam mana sains di sebalik filem ni? Faham, kita faham Marvel is a business punya production dan dia orang try buat duit sehabis usaha yang baik lah. Dia orang akan buat duit kau-kau punya. Dulu kita tengok filem, kita follow satu Avengers, kita tak perlu stres untuk habiskan duit kita tau. Sekarang ni kita nak tengok satu series, contoh lah, kita nak tengok Doctor Strange yang the latest one tu. Kita perlu habis duit kita dulu untuk tengok dalam Disney punya channel episode tu. Disney Plus. Disney Plus untuk kita tengok Wanda punya series. WandaVision tu, jadi baru kita boleh faham Doctor Strange punya. Sekarang ni dia orang betul stres kita habis duit kau-kau. Sebab tu macam bro kata business kan, business production. Dia memang fikir duit Betul. Profesor Ed mati konyol. So macam bro minat anak lepas diri. DC aku minat Superman lah. Superman. Sebab kalau kita cerita paling DC kan, dia masuk tang ujung-ujung lah. Macam mana? Superman lah. Superman. Ujung-ujung lah dah. Ya awak. Watak dia kuat. Wah, watak dia paling kuat. Dia banyak sama dengan hak berlakon dari awal. tapi dia masuk ujung lah. Tengok muka habis. Betul. Tapi yang tadi you sebut Aquaman kan. Okay, tu dia punya perempuan dalam Aquaman tu. Oh, ni pelakon dia nama apa tau? Sharifah Roziah. Bukan. Amber Heard. Yeah. Okay, disebabkan Amber Heard, tahun ni kita menerima perkabaran baik untuk Amber Heard dengan tu dia punya suami Johnny Depp. Bukan depa bercerai ya? Yes. Itu perkabaran baik ya? Perkabaran baik setelah Johnny Depp memenangi kes dengan Amber Heard. Betul. Kalau kita tengok kepada sebab Mak Saleh kan dia orang ada live, dia orang punya perbicaraan kan. Kita tengok tu memang Amber Heard kan teruk lah. Hantu busuk lah sampai dia berak atas katil busuk lah. Berak atas katil mah. Dia punya tak puas hati dengan Johnny Depp tu. Lepas tu orang sebut kat kes ni akhirnya lelaki menang kat perempuan. Betul. Susah nak menang. Susah lelaki nak menang dengan perempuan. Nak ikut apa kali. Muhammad Bape. Okay, Ajiria. Ajiria. Oh, janganlah ni jangan Algeria habiskan tentang Superman tadi. Jangan nak pergi Algeria sangat. Tak habis lagi. Dah sebab kerja nak lari ya. Sebab Superman aku minat yang tu je. Sebab DC ni aku tak layan sangat. Yang aku, kalau DC yang aku minat kan, yang Batman dengan Joker, yang The Last Night The Dark Knight. The Dark Knight. Yang tu je aku tengok. Yang tu yang paling best pun. Dua tu je. Yang lain tak apa ni sangat. Faham. Sebab lebih kepada Marvel lah. Yes. Marvel lagi best lagi. Tapi yang tadi you sebut satu kisah pula pasal DC kan. Lepas tu kita terus sebut pasal Avengers Marvel kan. Satu benda menarik yang kita nak kongsi untuk Terabat Podcast. Tahniah tu Mat Kilau. Bila kita research balik, Mat Kilau memang pecah rekod lah. Untuk tahun ni dia orang pecah rekod. Dia orang dapat kutipan selama 4 hari. Sebanyak 94 juta ringgit Malaysia. Yang di mana rekod tu tak dapat dipecahkan oleh Avengers Endgame. Avengers Endgame selama 4 hari dia orang dapat kutip 87.4 juta sahaja. Tetapi Mat Kilau dapat pecah rekod. Mat Kilau. Filem yang bergegar-gegar tu. Yes. Yang tu macam filem yang bergegar-gegar menggegarkan industri tanah air. Betul. Akhirnya filem Melayu filem Melayu dapat juga setelah sekian lama. Kan selalu stereotip filem Melayu gangster, cerita hantu. Akhirnya kita dapat kat filem original macam ni, cerita sejarah. Betul. Zombie tak apa zombie. Macam mana? Zombie tak apa zombie. Zombie tak apa zombie. Shout out to Kembara Studio lah. Dia memang buat duit lah tahun-tahun ni kan. Betul, masyuk lah. Kalau nak dibandingkan, yalah kita tahu sejarah Mat Kilau punya production ni, sebelum ni pengarah lain kan, pelakon lain. Kalau dia orang continue kan sorry to say lah, kalau dia orang continue kan dengan Shoot Sahar Shoot Sahar sebagai Mat Kilau tak sesuai. Dia bukan Mat Kilau lah Mat. Dia Mat Shine boleh lah. Dia tu dahi dia berkilau. Nah, okay, macam Spyro saya minat Flash. Flash pun something juga. Sepatutnya bila saya dah tanya, hampa tanya saya balik Spyro. Kali.
Minta maaf. Okay, tak ada. Okay, macam superhero yang saya minat, The Flash, sebab antara salah satu sebab dia laju. Nama apa Flash tu? Alex apa? Barry Allen. Alex tak ada. Allen lah, sebut Allen lah. Okay, Dia layan ke dia punya series? apa dah? Series tu layan ke? Oh, dok pun saya suka watak betul. Flash ni. Okay, dia macam ni. Saya suka Flash sebab dia laju. Adakah tu jawapan yang paling klise? Klise sangat. Semua orang sebut sebab Superman dia pun laju. Okay. Okay, Flash ni saya suka watak dia sebab satu, saya duk layan komik-komik dia. So macam saya suka dia sebab dia, disebabkan dia terlampau laju, dia boleh ke alam lain. Faham Tu. tak? Dia boleh merentasi masa. Sebabkan dia terlampau laju. Dia boleh ke mati. Tapi nak compare dengan Superman, dia lagi laju kan? Cameraman menang. Sebab cameraman paling laju ni kalau. Tak, sebab benda ni pernah jadi debat tau. Benda ni pernah jadi satu perdebatan. Superman ke The Flash yang paling laju ni dalam dunia komik? Tu Black Adam. Dah Black Adam tu kira ranking bawah lagi. Superman dengan Flash yang orang banding kan. Sebab kalau nak kira speedster yang lain, depa memang tak boleh lawan Superman dan Flash. So depa kata macam mana? Atau Superman lagi laju daripada Flash. Kalau ikut kan dia punya dunia sains dalam komik kan. Tapi kalau ikutkan situasi nak dibandingkan, Superman bukan alam bumi kan. Bukan. Dia bukan asal bumi. Jadi manusia paling laju dalam bumi ni adalah The Flash. The Flash kalau ikut Flash. dunia komik. So saya minat tu sebab satu dia cerita tentang pengembaraan multiverse apa semua. So saya minat lah benda tu. Kalau situasi macam you jawab tadi tu, saya suka The Flash sebab dia laju. Sama macam jawapan saya. Saya suka Wonder Woman sebab dia seksi. Apa klise lah. Bagi klise lah. So satu lagi benda yang berlaku kat, okay, sebab apa saya sebut The Flash sebagai saya minat? Sebab satu lagi saya boleh mengaitkan dengan pelakon Ezra Miller. Okay. Tahun ni saja ada macam-macam kes polis tu. Cumanya yang peliknya lah ni Warner Bros tak pecat dia langsung. Dan filem tu still akan release 2023 ni. Lepas tu Ezra Miller dia tak lari, dia laju kan? Orang sebut macam ni, orang balak macam ni. Dia ingat dia laju sampai dia boleh lari pada polis tau. Dia tu macam-macam tuduhan. Ada tuduhan nak membunuh, tuduhan simpan orang dalam bilik, tak bagi makan semua. Dia tu macam cangkir. Tapi Warner Bros dia simpan dia sebagai pelakon The Flash. Orang tak suit dengan konspirasi. Yang dia pergi tak suit dengan Flash pun. Tak, sampai level tu dia Sebab mungkin tak ada watak yang boleh ganti tu. tu masalah. Masalah dia kes dadah semua cukup. Tapi Ezra Miller tu watak yang sesuai untuk Barry Allen tu. Sebab daripada Barry Allen tu dia ada kuasa. Tapi dalam cerita Justice League memang nampak dia nerd, nampak dia bodoh, selenge kan. Betul. Memang watak sesuai. Takkanlah Gal Gadot jadi The Flash kan. Tak kena baik. Tak kena. So macam tu lah saya minat The Flash. Cuma saya tak minat Ezra Miller sebab dia faham tak, cubaan membunuh banyak sangat dia ni. Psycho lah. Dia ni psycho lah. Sampai ada satu fans bulan 8-9 tu, fans tu pergi kat dia, jumpa dia kat supermarket. Fans tu ajak Ezra, I want to take selfie with you. Lepas tu Ezra Miller tu sebut macam ni, you want to die or what? Macam, fan tu menggeletak macam, awak ni psycho gila Muhammad ni. Tiba-tiba nak bunuh fans hang kot. Tu pasal. You want to die or what? Macam, relax. Mental tu. Itu tak tahu. Tak tahu nak kata dia nak jadi macam Robert Downey Jr. pun tak juga. Mungkin ada terinspirasi story Robert Downey Jr. Tapi Robert Downey dia dulu isap dadah. Dia ada isap dadah, dia edited. Disebabkan watak Iron Man tu berjaya membangunkan nama dia kan. Millionaire sekarang. Millionaire tu lah ni. Sampai orang kata dia tu real life Iron Man lah. Ya. So yang tu lah yang berlaku di DC Studio. Lah ni DC dia bukan panggil DC EU lah, dia panggil lah DC Studio. Kan Marvel Cinematic Universe kan. Yes. So lah ni dia panggil DC Studio lah. Sama dengan Terrorbat. Terrorbat pun kita panggil Terrorbat Studio. Ya. So macam tu lah pasal DC. So Mungkin pengganti Flash tu apa agak-agak. tu lah. Sebab lah ni rumorsnya mereka bagi tahu kemungkinan besar filem Flash yang akan datang ni mereka akan bawa balik Batman yang dulu. Batman tu apa ingat pelakon Vulture Spider-Man Homecoming tu. Vulture Yang mana yang jadi tu. Macam burung. Pelakon tu dulunya waktu 1980s 1990 dia tu pelakon Batman. Tapi dia kan jadi Batman kan. Dia main Batman dulu. Okay. Senang cerita dia lah disebabkan lakonan dia tu lah menyebabkan Batman famous satu dunia untuk level filem yang bukan level komiknya. Okay. So lah ni rumorsnya bagi tahu, khabar angin bagi tahu dalam filem The Flash nanti akan ada dia lah. So lepas tu depa bagi tahu lepas filem The Flash ni depa akan buat
storyline tu macam Flash ni lari laju ngah sampai hancur dunia tu, sekali keluar Flash pelakon baru. No. Mantap. Yalah. Pelakon baru tu siapa? Siapa? Usain Bolt. No. Okay, kita continue to the next show. So macam tu lah cerita dia untuk The Flash yang akan datang ni. Alright. So kita pun dah cerita pasal DC, kita lebih dah cerita kepada cerita luar lah. Ya, cerita Okay. luar. Sekarang untuk masanya kita pun dah orang cakap apa, bila lagi kita nak cerita pasal cerita diri kita sendiri. Diri kita, ya. Dah hujung-hujung ni. Hujung-hujung. Waktu terbang pun hujung-hujung. Tahun pun hujung-hujung. Tu kan hujung-hujung. Tu ujung kan tu. Hujung-hujung ni. Hujung-hujung. Okay. Okay, so masanya untuk kita cerita pasal pengalaman kita. kita sendiri. Siapa nak mula dulu? Okay, itu saja kita. Bukan. Okay. Pengalaman sendiri lah pada tahun 2022 ni, dia banyak pahit dan manis lah. Itu sahaja. Kami dengar pun yang pahit ni. Sebab Aku apa dah- tu? Sebab apa? Mungkin bro berjumpa akhirnya buah hati bro yang belum gila lu. Kita cerita pada awal lah. Cerita berawal. Cerita yang Okay. pahit dulu. Okay, aku dilahirkan pada tahun 1968. Jauh sangat. Mula pada 1 Januari 2022. Okay. Tahun ni aku start dengan agak awal tahun ni start aku dengan agak mempahitkan diri aku lah. Mempahit. Mempahitkan. Okay. Sebab dia macam mana? Stres, kewangan. Okay. Lepas tu kan ekonomi kita rasa macam modum kan. Tu banyak benda dia kacau minta aku. Kira aku nak teruskan hidup tu macam kenapa kan. Aku persoalkan lah. Lepas tu ada satu stage tu aku akan menyendiri. Okay. Aku suka menyendiri. Aku jauh lah pada semua orang. Aku buat kerja aku, buat hal aku sendiri kan. Tu kat situ lah aku akan start cari kenal diri sendiri ni macam mana. Healing. Buat ilmu makrifat lah. Ni apa geng lepak. Lepas ilmu makrifat. Oh healing ah. So waktu tu bro dah macam beli kerusi healing pun tak beli. Tu bukan. Yang itu masa hang minta main rumah aku hari tu bawa botol air, ada yang separuh tu. Nak healing lah tu. Itu yang kencing lah. Apa sih? Betul ayat kencing tu siapa minum? Tak tahu aku tinggal tengok dah habis lah. Itu situasi lain mah. So okay, mungkin 2022 ni dia mengubah hidup pada pahit manis ni macam mana? Dia mengubah ke manis tu macam mana? Itulah starting dia macam pahit gila sampai yang tahap sampai macam malas kan hidup kan. Lepas tu dia pertengahan tu dia macam okey slow sikit. Tu sekarang ni dah better lah. Dah betul lah. Better selepas Sebab apa tu? Sebab apa tu? selepas jumpa dengan teman. Oh nak tak tu lah. Oh dah tahu. Share ni. So benda tu mengubah hidup 360 darjah. Sebab Kalau penonton-penonton yang nak tahu siapa teman tu, boleh tengok episod-episod sebelum ni. Boleh tengok yang awal-awal lu. nampak free marketing. Ya. Okay. So macam mana dia memberi impact sejauh mana benda? Dia banyak. Weh, hang banyak benda menyoal tu. Hang personal ni. Sebab you kalau boleh tahu sekarang dia tengah healing. Ya. Dia banyak ubah daripada segi mindset aku. Lepas tu Dia tu lah yang ubah. dia ubah. Dia tu ke yang ubah tahun 2022 yang ubah. Dia tu menunjukkan 2022. Okay. Wow. So so macam tu lagi. Tapi dia yang ubah. Dia lagi ya. Dia lagi personal. Kot lah tak ada kawan-kawan terbaik ke yang ubah. Dah banyak Lepas tu aku banyak spend time dengan quality people. Ya. Pupil tu student. People. 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 Okay. Bukan people tu anak mata. Tu bukan. Tahun 2022 dah ubah dia banyak. Okay, lepas tu banyak spend dengan quality people kan. Lepas tu kat situ dia banyak lah mengajak yang kata kawan. Tak perlu pun kawan yang banyak asalkan kawan tu berkualiti.
Ayat klise. Semua ayat klise mampu. Apa yang Ali cakap tu setuju lah. Satu benda yang setuju bila dulu kecil-kecil kita bila waktu umur kita kecil lah, kita banyak fikir, oh nanti besar aku nak ada ramai kawan, aku nak ada ramai kabel, network. Sorry to say lah bro, kalau adik-adik yang sekarang ni masih nak meningkat umur, kena faham satu situasi, lagi membesar umur kita, lagi kecil kawan-kawan kita punya skop. Betul. Dan sekarang ni cuma kita masa berkawan, kita berkawan je. Jangan kita wujudkan satu persepsi dekat orang yang one day orang akan tinggal kita. Biarlah orang nak tinggal kita sekalipun, janji dia orang cari kita sebab kita ada USP kita. Business pula. Ada unique selling point. Dia senang cerita nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah belum. Betul. Dan macam yang Ali cerita tadi tu, aku pun rasa dapat rasa kan manis dia tu kan. Kan dia rasa kan. Manisnya kurma ini. Lagi so lepas dah hang out dengan quality people, then kita terbahagi, kita pecah kepada tengah lah. From dulu punya side dengan now punya side, apa yang boleh bandingkan? Dulu aku macam, senang cerita, dulu aku macam tak matang lah. Okay. So 2022 ni mematangkan aku lah. Okay. Dari segi banyak-banyak segi. Baru balik. Bukan. Balik dengan matang berbeza. Balik tu yang bangun-bangun pagi rasa biji nasi timbul kat tekak. Mahal kecil. So okay, macam bro macam mana? 2020 dia apa yang mengubah bro? 2020. Ui, cerita dia pun tak habis lagi Mat. Oh ya. Macam nak potong. Yus kena faham. Lagi lama cerita Ali, lagi aman duduk steady. Okay. Kebusan. Tu 2022 ni dia banyak ubah lifestyle aku juga. Dari segi apa tu? Dari segi kesihatan. Sebab aku awal tahun ni badan aku agak bohpek lah. Okay. Buah pen macam mana tu? Hang pun tahu badan bohpek macam mana. Mana ada. Tak ada. Macam apa, badan barai Badan barai lah. Lepas tu sebelum ni pun aku macam malas nak mangkit pun lesu kan. Okay. So sekarang aku, badan aku pun dah berat pun dah berturun, badan pun dah smart. Wah. Okay, daripada awal bulan 1 2022 berat apa? Lalu berapa? Tak ada beza banyak pun lah. Daripada 70 lebih sekarang 60 something. Banyak lah tu. Kalau aku beza banyak. Banyak Kalau aku beza banyak. Aku awal bulan 1 dalam 79 macam tu. Okay. Kalau dah sampai bulan 12 TB. dah no 86. Ui ni buat teruk. Nanti kita masukkan gambar dia masa mula-mula. Itu lah salah satu dia. Lepas tu tahun ni juga aku dapat achieve satu benda. Contoh? Tahniah weh, bila nak jemput? Kecil lagi lah budak tu macam dah. Aku yang ni lebih kepada teringat kenangan ni. Duk gelak sorang-sorang ada tu benda tercuit hati tu. Ada tahun ni aku dapat achieve, dapat beli motor kesayangan apa? Motor impian. Motor impian. Yes. Aduh je. So motor brand apa tu? Motor brand apa? Ayam brand. Euro 3. Serius lah. Padu ya. Dah okay. Kita tak mau cerita lebih kepada personal. Okay, so yang benda yang hang kongsi tu, ada lagi yang nak kongsi? Kita baca boleh apa. Okay, kalau macam Macam Aman, pengalaman aku benda yang pahit kan. Sebelum tu aku macam merindui seseorang, sahabat aku dulu, siapa? Izzuan Okay. yang meninggal kan. Okay. Meninggal sebab apa Man? Dia Someone hit the song, sad song.
Nak kata dia pendarat, dia migraine sebenarnya. Dia ada penyakit migraine. So dia bila dia dari Johor nak ke Kelantan balik, dalam bas tu memang muka dia pucat lah. Sebab dalam Berlaku tahun bila tu? 2019. Okay. Tahun 2019 bulan 12. Okay. So aku memang selalu ingatkan dia kan. Sebab dia lah yang buat aku bangkit. Dia lah yang bagi aku semangat untuk cari rezeki apa semua. And then untuk Siti Nur Atikah Farah bin Muhammad Ali. Dia juga yang bagi dua orang sahabat aku ni. Dia juga yang bagi aku kata apa? Semangat ah. Siti Atikah tu mana? Siti Atikah tu Bekas ke betul. Allahu Akbar. Sat, Siti Atikah binti Muhammad Ali. Tak sampai. Benda tu lah apa memang aku rindu depa kan. Faham? So itulah kalau kata depa ada lagi dengan aku ni, aku macam happy lah. Sebab Alright, so kita sorry guys. Okay, sambung balik. okay. Sebab dia orang banyak bantu aku, susah senang sama-sama. And Yang ni yang benda manis lah. Sekarang ni Allah hadirkan seorang yang boleh ada dengan aku susah senang sampai sekarang walaupun berjauhan. Faham. So situasi itu yang perempuan Nurul Atikah tu yang Aiman pernah cerita dekat kami dulu tu, yang meninggal tu. So sama-sama guys, dan pendengar yang menonton Terabat, kita sedekahkan Al-Fatihah buat kawan Aiman. Al-Fatihah. Alright, okay. So Ali dah kongsi, Aiman pun dah kongsi, babak-babak sedih. Kita minta maaf kalau kita orang panggil apa Yus? Kalau ada yang jual mata pandai-pandai kan. Macam mana? Taklah situasi sedih, kita tak expect situasi ni. Dan jadi peristiwa tu sangat pahit. Yang manis juga Aiman dapat rasa kan. And so kita pun rasa sedih. Betul. Cuma bukan kita nak potong line, tapi this is podcast. Okay, kita nak tanya Ali. Okay, sebab Ali ada bercerita dalam poin tu, sakit hati kawan-kawan tahun ni kahwin. Tapi dia bila tak tahu kenapa yang sakit hati tu. Sebab apa? Sebab apa? Cili benda ni juga yang drain kan aku punya mental ni. Sebab ada satu time tu lah, tahun ni juga bila buka social media, scroll, dia ni kahwin. Lepas tu aku pun macam jadi toxic lah benda tu kan. Sebab tu lah punca yang aku healing, aku hilang apa semua orang, apa semua tu. Okay, faham. So time tu cuma nak tanya, hang ada set satu mindset hang bila hang nak kahwin? Ada set dalam mindset hang nak kahwin bila? Tak ada, sebab masa tu aku dah macam berserah lah, macam malas lah nak bercinta kan. Sebab dah. Like a normal person, dia ada set mindset dia bila dia nak beli rumah, bila dia nak beli kereta, dan bila dia nak berkahwin, bila dia nak ada anak. Like a normal person kan. Aku macam aku target untuk beli kereta, beli rumah, lepas tu kira financial stable lah baru aku nak kahwin. Itu je. Tapi kalau tak untuk spesifik pun. Untuk tips benda tu kita bukannya tak boleh target, boleh target, tapi jangan kita letak setup tu. Sebab kalau letak setup tu sekadar diri sendiri tak ada masalah. Tapi kalau kita bercerita kepada semua orang pasal apa yang kita target tu, based on my experience, benda takkan jadi. Seperti contoh, aku nak kahwin, aku nak jemput 1,000 orang, benda tu takkan happen. Maksudnya kahwin tu pun tak happen. Sebab benda tu memang situasi tu berlaku dekat aku on my 2002 punya experience. Tak ada lah, sebab benda tu happen a few last ago kan. Benda tu happen sebab bila kita ada satu teman kekasih, kita happy lah. Seorang lelaki ni memang seronok ada teman kekasih kan. Kita show dia punya personality, kita bercerita dia punya personality. Benda tu tak akan bertahan lama. Betul. Dia akan hilang macam tu je. Dan on my experience, memang benda tu orang cakap tak payah cerita lah kan.
So untuk experience aku pula untuk tahun 2022 ni, sebelum kita penutup tirai lah, kita penutup tirai podcast. Okay, untuk experience aku 2022, sebelum ni nak kata matang tak matang tu tak boleh nak figure out, sebab kebanyakannya perangai aku daripada awal belajar, yang seperti mana Ali kenal pun, tak banyak berubah perangai aku, tapi cara pemikiran aku insyaAllah berubah. Di mana sebelum ni dengan sekarang, aku fikir mindset aku lebih banyak memberi daripada aku menerima. Sebab untuk fasa sekarang ni aku fikir dengan apa yang berlaku, ekonomi apa semua ni, hasil is hasil, kerja keras is kerja keras, berkawan tetap berkawan, berbuat baik tetap berbuat baik. Cuma aku cuba mencari satu inisiatif yang lebih dengan memberi, sebab mana tahu aku risau ke depan, tempoh tak lama lagi aku hidup kan, benda tu yang akan membantu aku, yang tu yang mindset aku sekarang ni. Betul. Faham. Right, so Yus, ada benda nak kongsi sebelum kita penutup tirai kita punya session? Saya punya turn lah. Yes. STD Okay. Bang tak? Okay, kalau macam saya 2022 ni banyak mengajar saya. Macam lebih kurang kan. Tak apa, jaga kan. Okay, 2022 ni untuk saya banyak jugalah melatih saya tentang keyakinan. Sebab daripada tahun ni lah saya mula podcast saya sendiri. Saya mula mencari, belajar macam-macam benda kan. Dan saya mula sebenarnya proses 2022 saya, kayak azam tahun 2022 saya tak habis lagi sebenarnya. Cuma dalam stage, dalam nak kata apa, undergoing lah, sedang berjalan lagi. Sebab saya dah latih tentang keyakinan, kepercayaan ke orang apa semua kan. So benda ni slowly saya develop lagi apa semua. Yalah, manusia kan tak sempurna. So ada masa kita akan hilang percaya kat orang, ada masa kita akan suka sangat, ada masa lagi kita over excited sangat, orang tak suka kita. Pasal apa tu? Ha? Pasal apa? Oh dah, okey, tak apa. Benda tu tak pergi masuk personal sangat. Okay. Okay. Lepas tu dia mengajar kat tentang cinta. Ya, cinta bukan sikit lah. Amboi. Ini bukan cerita RTM. So cinta juga mengajar saya tentang erti hidup lah. Maksudnya cinta ni macam sahabat pernah sebut kan, kalau bercinta sayang jangan sayang sangat. Perasaan tu boleh bertukar jadi benci. Benci pun jangan benci sangat apa-apa pun, nanti kita rasa sayang. Tapi untuk cinta, the best tips yang aku dapat daripada seorang ibu lah. Tapi ibu ni dapat 2,000 sebab aku ada 2 ibu. Okay. Daripada 2 ibu ni, cinta jangan melebihi cinta kita kepada Rasul dan Tuhan. Sebab itu adalah cinta kekal abadi. Cinta dengan manusia adalah bukan cinta hakiki. Macam mana sekalipun, cinta tu tetap akan kita kena buang. Betul. Jadi itu tips lah yang kita boleh ambil. So kita pun dah sampai penghujung. Yus minta maaf Yus, bukan nak potong Yus punya point. Hampa semua sampai ada slot, hampa bersedih semua. Saya pun ada sedih. Okay, Habiskan. Sampai saya spotlight saya tak langsung Okay, betul. Okay, sampai saya, sebab apa saya sebut cinta, sebab pada cinta ni saya mula mengenal orang. Mana saya mula mengenal macam mana side di sana, macam mana saya perlu mengalah. Saya belajar lah semua benda tu kan. Untuk benda tu pun macam tu, kalau saya belajar mengalah dengan seorang perempuan sekalipun, benda tu saya nak apply kat adik-beradik saya juga. Faham tak? Sebab saya abang sulung. So sifat mengalah tu bukan untuk dia saja. Banyak benda kita nak kena mengalah dalam hidup ni kan. Sebab dalam sama kita nak jaga silaturahim semua kan. So lepas tu saya sangat menghargai lah orang yang hadir dalam hidup saya, dalam percintaan especially. Dia ajak saya, Allah wujudkan orang macam ni untuk smack down hati saya supaya untuk saya jadi lagi kental, insyaAllah. Untuk lagi kuat lah. Sebab Allah hadirkan orang ni ada sebab. Macam tu, Allah hadirkan seorang ni untuk hancurkan hati kita kau. Sebab Allah nak supaya untuk ke depan kita lagi kuat. Strategi untuk bagi hang ingat kat dia. Betul. Sebab ada satu quote ni, ayat dia macam ni je. Allah, dia bukan Allah bagi kita, tapi ayat dia macam ni lah. Terkadang Allah bagi kita ni heartbreak kau ni. Sebab Allah nak bagi kita cari jalan ke dia balik. So itulah. Saya waktu breakdown tu banyak terlampau buruk sangka dengan orang semua. Senang cerita, azam 2022 saya tak selesai lagi lah. Benda ni sampai bila-bila tak selesai lagi. Sebab saya still develop.
menipu lah orang kata. Azam 2022 aku dah settle lah. Menipu lah. Benda ni selagi nyawa kita tak hujung sini baru benda tu selesai. Lah ni tak selesai. So macam tu lah kisah saya. Akhirnya saya dapat kat spotlight yang saya inginkan. Tapi untuk situasi yang Yus cerita tu kepada, ni cerita ni lebih pada sang gadis lah. Sang gadis yang membuat demikian tu, berterima kasih sangat-sangat Yus kepadanya kan. Boleh dikatakan macam tu tak? Ya, boleh. Betul, setuju. Okay, so situasi itu tak kedua-dua pihak yang kita fikir satu side, oh hang ni asyik buat benda buruk apa semua ni, hang asyik aku yang berkorban, hang tak pernah nak rasa apa semua. Kalau kita berfikiran macam tu, kita tak boleh hidupkan hubungan sampai ke jannah, sampai kahwin. Kita tak boleh buat hubungan tu sebab kan perhubungan nak kahwin ni kita perlukan persefahaman. Hang buat jahat macam mana pun, mungkin jahat hang tu ada baik untuk aku, mungkin aku ni pun ada jahat. Side orang panggil main belah, orang kata kalau satu level ni, kalau kita main tarik tali lah, dia kena tarik, kita kena tolak. Kalau dua-dua tarik, akhirnya tangan akan sakit, kita kena lepas. Itu situation dia. Ya, betul. Macam quotes yang you sebut tu, terkadang Allah hadirkan orang tu. Saya nak pelengkapkan ayat sebelum kita penutup tirai. Boleh Yus? Ya, boleh terakhir. Okey, kadang Allah hadirkan kita mendung, kita tanyakan Allah mananya matahari. Okey, kita mengeluh Allah turunkan hujan, kita tanyakan Allah kenapa turunkan hujan. Okey, Allah selepas turunnya hujan, Allah hadirkan petir. Kita takut dan kita mengeluh. Okey, selepas turunnya petir dan hujan, Allah hadirkan matahari. Sebenar-benarnya Allah nak hadirkan pelangi. Okey. So kepada penonton-penonton yang menunggu kita orang daripada awal sampailah habis, sebelum kita menutup hujung ni, sebelum kita penutup tahun 2022. Benar. Okey, Yus ada sikit apa nak kata? Okey, yang mana yang belum selesaikan hutang Baba ke? Beberapa episod ni. Beberapa episod ni. Yang mana yang tak settle hutang member, tolong settlekan segeralah. Nak masuk ke New Year ni risau. Ingatkan Yus nak cakap siapa yang tak settle hutang beberapa episod ni, tolong subscribe. Dalam masa sama. Yes. Dalam masa sama, siapa yang tak tengok lagi video-video sebelum ni, tengok. Kami akan kira hutang. Tengok semua. Baru lepas segala hutang . Okey. Tentang duit dan views lah. Kita perlukan views juga. Hampa berhutang views dengan kami ni. Tekan je pun. Bukan kena bayar pun. Masuk tandas je kena bayar. So sila tekan subscribe. Jangan tengok saja. Apa nak sambung? Jangan mana nak cakap apa. Sambung balik. Alright. So macam kami tadi tu, kita dah bincang pasal cerita apa semua tu. Azam. Okay, Azam 2022, Azam Teraback masih belum lengkap. Okay, kami nak target untuk 1000 subscribers sebelum 2022 bukan tirai. Benar. Yes. Okay, jadi tolong bantu kami untuk dapatkan 1000 subscribers. Ya, benar. Okey, nak kena cerita pasal Teraback lah. Apa saja. Sebagai penutup, kesimpulan aku pada hari ni, yang mana Azam 2022 yang tak settle lagi tu, tak apalah, teruskan hidup macam biasa. Benda tu bukan syarat wajib kehidupan pun. Jangan hadkan lah. Cuma benda tu jadi target. Target tu masuk 2023 nanti, target lagi buat benda lain pula. Jangan hadkan lah. Betul. Okay, so kita pun dah bersembang banyak, kita pun dah berceloteh, berborak, berdiskusi. Okay, kepada penonton yang baru hadir ke channel kami, please subscribe, share dan open the notification button. Okay, kepada penonton di Spotify, please apa Yus? Please follow. So Spotify jangan lupa follow, bagi rating. 5 bintang. Okay, so kepada penonton-penonton ataupun pendengar setia Teraback, untuk ketahui kita punya aktiviti lanjut, ketahui kita punya sedutan pendek, boleh follow kita punya social media di Instagram dan TikTok, TERROBACA. Dan kami Teraback Podcast mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan jumpa lagi guys. Teraback Podcast. Ciao. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus share sikit komen korang tak pengen komen.